Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan juga telah memanjangkan umur kita sehingga telah ditemukan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, di mana hari ini adalah hari yang ke-16 kita berpuasa. Ini semua merupakan rahmat dan juga taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat-nikmat tersebut, terus memberikan kita agar kita dapat terus istiqamah dalam menjalani ibadah puasa kini dalam keadaan yang terbaik berbanding dengan Ramadan yang lalu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada perjumpaan yang lalu telah kita dengar bahawa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani mengetahui tentang kebangkitan Nabi SAW serta sifat-sifat baginda yang mulia, di mana di antara salah satu dalil menunjukkan perkara demikian adalah apa yang terjadi di antara orang-orang Yahudi dan juga puak Aus dan Khazraj sebelum kebangkitannya Nabi SAW, di mana telah kami terangkan apa yang dikatakan oleh ulama Yahudi mengenai tentang kebangkitan Nabi SAW. Begitu juga sebagai tambahan daripada pelajaran minggu yang lalu, di antara sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau ini juga masuk Islam kerana beliau telah terlebih dahulu mengetahui tentang kabar mengenai Nabi SAW dan sifat-sifat baginda yang tertulis dalam kitab Injil dan juga daripada yang beliau pelajari daripada pendeta-pendeta dan juga ulama-ulama ahli kitab. Jadi itu adalah sahabat yang masyhur. Nanti insya-Allah bila kena sampai babnya akan kami terangkan lebih lanjut tentang Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana secara ringkasnya itulah tadi kami terangkan bahawa beliau itu masuk Islam kerana apa yang beliau dengar, pelajari daripada kitab Injil mengenai dengan tentang Nabi SAW dan juga sifat baginda yang mulia. Jadi dan juga pada minggu yang lalu, yang kali terakhir sekali adalah kita sedang masuk pada tajuk yang baru mengenai tentang pemeliharaan Allah atas Nabi SAW sewaktu kecilnya baginda daripada perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Di mana pemeliharaan Allah ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW itu memang merupakan insan pilihan sebelum Nabi ini dizahirkan ke alam dunia lagi. Jadi bukanlah Nabi itu seperti manusia biasa, bahkan manusia yang luar biasa. Jadi itulah sebab pentingnya kenapa kita mesti mengetahui keadaan dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi SAW daripada perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan juga pada minggu yang lalu kita sedang membacakan sebuah kisah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya.
Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliah kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah. Jadi ini adalah hadis yang terakhir yang sedang kita lalui pada minggu yang lalu berkenaan dengan sabdanya Nabi SAW tentang diri baginda yang mulia. Di mana Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliah. Jadi awal sekali perenggan ini, ayat ini Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah menginginkan perkara-perkara yang biasa mereka lakukan di masa jahiliah. Sebelum kedatangan Islam, Nabi SAW tidak pernah menginginkan, apatah lagi buat, menginginkan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliah, bermakna perkara-perkara yang tidak baik, kecuali 2 kali, kata Nabi SAW. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah, iaitu dengan kenabian. Baik, apa ceritanya? Sambung dalam sabda yang sama. Apa kata Nabi SAW? Aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang bersamaku dari Quraisy di dataran tinggi Mekah yang mengembala kambing keluarganya. Tolong jaga kambingku supaya aku dapat memasuki kota Mekah untuk berbual-bual pada malam ini sebagaimana para pemuda berbual-bual. Pemuda tersebut menjawab, baiklah. Aku lalu pun keluar. Jadi, apa dia kata sini? Nabi SAW pernah berkata kepada seorang pemuda yang bersama dengan baginda yang beliau itu merupakan orang daripada Quraisy. Cuma dalam kitab catatan sirah tidak ditemukan siapakah nama pemuda tersebut. Allah mungkin ada kitab yang lain yang sebutkan, mungkin Al-Faqih sini yang tak jumpa keterangan tersebut. Cuma apa yang Al-Faqih jumpa adalah tidak diberitahu, tidak diterangkan siapakah nama pemuda tersebut. Jadi Nabi SAW bersabda apa? Aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang bersamaku dari Quraisy di dataran tinggi Mekah yang mengembala kambing keluarganya. Bermakna di daerah tempat Nabi mengembala kambing situ ada pemuda-pemuda yang lain. Jadi Nabi SAW berkata pada salah seorang pemuda yang beliau itu merupakan daripada orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Nabi minta untuk jagakan kambing aku supaya aku dapat memasuki kota Mekah untuk berbual-bual pada malam ini. Jadi masuk Mekah ni baik satu daerah daripada kota Mekah. Supaya aku dapat memasuki kota Mekah untuk berbual-bual pada malam ini. Sebagaimana pada pemuda berbual-bual. Jadi Nabi pun nak jumpa dengan orang-orang muda pada ketika itu. Untuk macam orang kata kita duduk bersamalah, menyantailah. Kalau bahasa kasar macam lepak. Tapi bukan maksud Nabi lepak, buang masa, tak. Tapi Nabi cuba untuk mengetahui keadaan-keadaan pemuda-pemuda di situ. Jadi Nabi nak cuba duduk bersama dengan pemuda-pemuda. Maka kata pemuda yang daripada Quraisy tersebut mengatakan baiklah. Maknanya dia pun agree untuk menjagakan kambing untuk Nabi SAW. Aku lalu keluar. Ini Nabi SAW. Baik. Kemudian dalam perjalanan itu aku melalui sebuah tempat di mana di situ ada bunyi di mana di situ ada bunyi orang-orang sedang bermain seruling dan juga gendangan. Nabi SAW pas by, ada seorang ada macam orang kata macam pesta lah, sedang main seruling, ada gendangan, ada bunyi-bunyian lah. Jadi bila ditanya, maka orang itu menjawab, si fulan telah berkahwin dengan si fulan lah. Jadi bermakna ada macam pesta kegembiraan lah, biasalah macam masjid kita walimah. Maka ketika itu, maka aku lalu duduk mendengarkannya, kata Nabi SAW. Maka Nabi cuba nak dengarkan bunyian tersebut. Allah kemudian menutup telingaku, lalu aku tertidur dan tidak terbangunkan kecuali oleh panas matahari. Baik, jadi inilah apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi cuba nak mendengar, maka Allah kemudian menutup pendengaran Nabi SAW, lalu Nabi pun tertidur dan tidak terbangunkan kecuali oleh panas matahari.
Nabi hanya sedar apabila kena terikan matahari. Subhanallah, Allah menjaga Nabi SAW. Menjaga Nabi SAW daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, iaitu perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik. Aku kemudian dalam hadis yang sama juga, masih lagi dalam hadis yang panjang itu, aku kemudian kembali kepada pemuda itu, lalu dia bertanya kepadaku dan aku pun mengkabarkannya. Jadi orang pemuda tersebut jumpa Nabi SAW, nampak Nabi, tanyalah, semalam pergi macam mana? Apa cerita semalam? Macam kita lah kan. Jumpa members kata dia nak pergi sana sekejap, tiba-tiba besok datang kerja, apa cerita semalam, pergi mana? Macam gitulah. Jadi Nabi pun ditanya oleh pemuda tersebut, lalu Nabi pun mengkabarkannya. Pada malam yang lain, aku mengalami kejadian sebagaimana malam itu. Setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi setelah Nabi ceritakan pada malam keesokan harinya, atau ada kata pada malam yang lain, aku mengalami kejadian sebagaimana malam itu. Sama juga. Nabi nak cuba mendengarkan bunyi gendangan, seruling dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi pun tertidur dan hanya sadar pada keesokan hari kerana terikan matahari. Jadi nak menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi SAW daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Baik. Jadi dia kata sini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan periwayatan ini sesuai dengan syarat Muslim. Baik. Jadi itulah hadis yang panjang mengenai tentang pemeliharaan Allah SWT daripada kepada Nabi daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian disambung sini lagi, dan diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Aiman radhiyallahu anha, pada zaman jahiliyah ada sebuah perayaan tahunan yang diadakan di sisi patung yang bernama Buwana. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka ada satu daerah, di situ ada sebuah patung yang dinamakan Buwana. Dan mereka selalu buat perayaan setahun sekali akan mendatangi patung tersebut. Orang-orang Quraisy akan mengunjunginya dan sembelih untuknya serta bercukur rambut untuknya. Mereka akan berada di sana satu hari suntuk dari pagi hingga malam. Jadi ini adalah adat-adat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana di situ ada sebuah patung yang bernama Buwana. Orang-orang Quraisy akan datang ke sana dan akan bukan sahaja mengunjungi, bukan sahaja pergi kepada patung tersebut, bahkan orang-orang Quraisy akan sembelih untuk patung tersebut. Kemudian akan bercukur rambut untuk patung tersebut. Subhanallah, ini kepercayaan mereka lah. Mana mereka dah in a way macam menyembah patung tersebut dan juga mengagungkan patung tersebut. Dan mereka juga berada di sana satu hari suntuk, daripada pagi sampai malam. Malam baru balik ke Mekah. Baik. Begitu juga Abu Talib akan pergi bersama kaumnya dan mengajak baginda Nabi SAW, tetapi baginda enggan. Begitu juga dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib juga sebagai orang yang dihormati daripada golongan Quraisy dan juga berada di kota Mekah, akan pergi ke sana juga bersama dengan orang-orang Quraisy yang lain. Dan juga mengajak Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak mahu. Tetapi Nabi enggan, Nabi tidak mahu mendengar, tidak mahu ikut. Sehingga membuatkan Abu Talib marah, begitu juga dengan pakcik-pakcik baginda yang lain. Jadi Abu Talib bila ajak Nabi tak nak, maka Abu Talib pun menjadi marah, dan juga pakcik-pakcik Nabi yang lain pun menjadi marah. Kerana apa? Mereka ini kira macam contoh macam anak-anaknya Abdul Muttalib. Jadi bila kata anak-anaknya Abdul Muttalib, mereka ni ada ternama lah, ada keistimewaan, ada penghormatan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy yang lain. Jadi kalau macam orang-orang Quraisy yang daripada mereka sendiri, puak Bani Hashim ini tidaklah mahu menjalankan adat yang biasa mereka lakukan seperti yang ke Buwana tersebut, kemudian bawa Nabi pun tak nak ikut, maka akan memalukan keluarga mereka. Jadi itulah yang membuatkan mereka marah kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan pakcik-pakcik Nabi yang lain. Baik. Maka kerana mereka sangat bersungguh-sungguh, maka akhirnya Nabi ikut juga.
Jadi mereka ni pujuk Nabi, ajak Nabi, betul-betul penyajar, nak tak nak, akhirnya Nabi mengalah, Nabi ikut juga. Nabi ikut juga. Tiba-tiba Nabi SAW hilang daripada mereka dan kembali dalam keadaan ketakutan. Maka pakcik-pakcik Nabi berkata, apa yang telah terjadi kepadamu? Jawab Nabi, aku takut aku sudah terkena gangguan syaitan. Jadi bila Nabi SAW dah mengalah, Nabi pun ikutkan jugalah. Ikutkan apa yang disuruh, diminta oleh pakcik-pakcik Nabi, terutama Abu Talib, untuk bawa Nabi ke buana patung tersebut. Tiba-tiba Nabi SAW bila sudah sampai di sana, Nabi hilang. Hilang. Maka pakcik-pakcik Nabi ni cari, tiba-tiba nampak muka Nabi kembali dalam keadaan muka yang takut. Lalu pakcik-pakcik Nabi SAW berkata, apa yang telah terjadi kepadamu? Maka jawab Nabi SAW, aku takut aku sudah terkena gangguan syaitan. Baik, itu yang jawapan Nabi SAW. Pakcik-pakcik Nabi bertanya, sesungguhnya Allah tidak mungkin membiarkan engkau dengan syaitan setelah apa yang kami lihat dari kebaikan yang ada padamu. Itu jawapan daripada pakcik-pakcik Nabi SAW. Apa dia? Pakcik Nabi berkata, sesungguhnya Allah tidak mungkin membiarkan engkau dengan syaitan. Jadi pada sini kita dapat tahu bahawa orang-orang jahiliah yang memang kuat kepercayaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu bahawa Allah itu adalah Tuhan mereka, satu-satunya Tuhan mereka, cuma mereka menjadikan patung itu sebagai perantaraan untuk mereka sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah perantaraan tersebut. Baik. Jadi bila Nabi cakap macam gitu, pakcik Nabi pun berkata, sesungguhnya Allah tidak mungkin akan membiarkan kamu dengan syaitan setelah apa yang kami lihat dari kebaikan yang ada padamu. Jadi pakcik-pakcik Nabi ni is well aware of apa yang berlaku terhadap Nabi SAW semenjak Nabi lahir sampai dan Nabi bersama tinggal dengan Abu Talib. Daripada dibawakan Nabi SAW ke tempat susuan. Bagaimana kalau kita ingat kembali bagaimana kedai milik Siti Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha berubah yang daripada kurus menjadi gemuk, kemudian menjadi kuat, kemudian boleh berlari. Kampung-kampung di Bani Sa'ad juga menjadi makmur dan subur tanaman-tanamannya. Binatang-binatangnya juga begitu. Kemudian balik kembali tentang dada Nabi SAW dibedah. Kemudian apa yang mereka lihat ketika peristiwa mereka pergi ke Syam bersama Nabi SAW bertemu dengan pendeta Bahira, awan yang melindungi mereka. Jadi itu semua pakcik-pakcik Nabi nampak. Itu yang mereka kata. Sesungguhnya Allah tidak mungkin membiarkan engkau dengan syaitan setelah apa yang kami lihat dari kebaikan yang ada padamu. Perkara-perkara yang berlaku atas kamu ni tak mungkin kamu ni terkena gangguan syaitan. Baik. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya setiap kali aku dekat dengan berhala itu, maka akan muncul seorang yang tinggi yang berpakaian putih dan berkata, ke belakangmu ya Rasulullah, jangan menyentuhnya. Maka setelah itu Nabi SAW tidak pernah kembali ke tempat itu. Jadi apa jawab Nabi SAW? Nabi ceritalah. Nabi ceritakan apa yang berlaku kepada Nabi SAW setiap kali Nabi hampir kepada patung buana tersebut. Apa kata situ? Sesungguhnya setiap kali aku dekat dengan berhala itu, maka akan muncul seorang yang tinggi yang berpakaian putih dan berkata, akan muncul seorang yang berpakaian putih yang tinggi dan dia berkata, apa dia kata? Ke belakangmu ya Rasulullah. Bermakna Gustan, balik, jangan menyentuhnya, jangan pergi dekat dengan patung buana tersebut. Jadi bila Nabi SAW nampak itu ya Nabi pulang muka dalam keadaan muka dalam keadaan takut atau dalam keadaan pucat. Dan macam kita lah, kalau anak-anak kita pulang rumah, tiba-tiba dia balik muka dia sugul. Tiba-tiba je keluar rumah bukan main riang, tiba-tiba balik maghrib nampak muka sugul, muka macam
tak ada mood, muka macam muram ataupun muka macam pucat, mesti kita akan tanya kan, concern. Kenapa tadi nak keluar muka happy-happy? Kenapa ni balik muka macam masam? Kenapa muka macam pucat? Ada apa? Jumpa apa? Nampak apa? Macam itulah kita concern. Jadi begitu juga dengan pakcik-pakcik Nabi SAW. Langsung Nabi pun ceritakan apa yang berlaku terhadap Nabi SAW. Maka setelah itu Nabi SAW tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Jadi ini nak menunjukkan, saya bawakan dua kisah. Telah kami bawakan dua kisah mengenai dengan tiga kisah mengenai tentang pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Kisah yang pertama tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong pakciknya Abu Talib ketika membaiki telaga atau perigi Zamzam. Yang kedua adalah ketika mana Nabi SAW menceritakan tidak menginginkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah kecuali dua kali. Dan yang ketiga adalah kisah ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Aiman radhiyallahu anha. Baik. Jadi itulah tentang pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hikmah di sebalik pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hikmah apa yang kita boleh ambil atau pelajaran yang kita boleh ambil daripada pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah? Yang pertama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat manusiawi yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada sifat bergurau dan juga bercerita seperti pemuda-pemuda zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal sekali apa yang kita boleh ambil di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, adalah benar-benar menunjukkan sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya dimiliki oleh kebanyakan manusia. Seperti sifat bergurau. Sifat bergurau dan juga bercerita seperti pemuda-pemuda zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ada sifat kemanusiaan bergurau dengan orang-orang sezaman dengan Nabi. Dan juga terkadang Nabi juga bergurau dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bergurau di antaranya yang Nabi pernah bergurau seperti contoh kisah ketika mana Nabi bersama dengan Sayyidatina Ummu Aiman, kata saya radhiyallahu anha, maka Nabi suruh Ummu Aiman ini menaiki anak unta. Anak unta lah. Baik. Jadi Ummu Aiman tanyalah kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pula aku nak naik anak unta? Kan kalau aku naik anak unta, kan tak, anak unta tu masih kecil, maka dia tak mampu untuk menampung aku." Kata Ummu Aiman. Maka jawab Nabi SAW, "Bukankah tiap-tiap unta itu merupakan anak unta?" Kata Nabi SAW. Maka tersenyumlah Ummu Aiman memahami maksud daripada Nabi SAW yang sedang bergurau dengan Ummu Aiman. Jadi tu sifat kemanusiaan. Nabi pun bergurau dengan isteri, Nabi pun bergurau dengan sahabat-sahabat Nabi SAW dan seterusnya. Ini nak menunjukkan tentang sifat kelembutan akhlak baginda Nabi SAW, walaupun Nabi itu seorang rasul. Nabi itu seorang yang berpangkat tinggi, tetapi Nabi juga orang yang bergurau. Nabi juga orang yang bersenda. Nabi juga orang yang beramah mesra bersama sahabat-sahabat. Nabi tak ada kata, "Aku ni Nabi, kau semua kena hormat aku." Tak boleh buat main-main, kita nak kena buat serius je. Tak boleh baca lain. Quran je kena baca. Lain semua tak boleh. Tak boleh baca kasidah, tak boleh. Syair tak boleh. Itu semua tak boleh. Ni semua tak mendatangkan pahala. Quran je datang pahala. Jadi baca Quran je. Tak, Nabi tak ada macam gitu. Sifat Nabi SAW, dan itulah sifat yang patut kita contohi. Terutama sekali pada bulan Ramadan yang mulia ni. Nabi SAW yang kita tahu bahawa akhlak Nabi itu adalah akhlak yang paling terbaik. Akhlak Nabi itu adalah akhlak yang terbaik. Jadi apa saja yang dibuat oleh Nabi SAW itu adalah yang terbaik. The best of the best.
Nabi SAW seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan Nabi SAW, kalau kita tengok kita ni macam orang yang bersifat keras, nak fierce lah so called, dengan isteri, dengan anak-anak, isteri mesti dengar cakap suami, suami tak boleh dengar cakap isteri, isteri dengar cakap suami tu betul, suami dengar cakap isteri tak betul, tak boleh. Itu bukan cara Nabi SAW. Bagaimana Nabi beramah mesra, bagaimana akhlak Nabi SAW, itu yang kita kena ambil. Kita kena ingat, itu menunjukkan sifat kemanusiaannya Nabi SAW. Dan juga Nabi juga ada duduk dengan sahabat-sahabat Nabi juga. Duduk dengan sahabat. Kadang-kadang Nabi tanya, ada siapa-siapa kamu yang hafal syair ini. Ada kala Nabi dengar syair orang lain, Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, adakah syairnya bunyi macam gitu? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, tidak, bunyi ini macam gini-gini. Langsung Nabi pun ketawa. Kebiasaanlah, sifat kemanusiaan Nabi SAW. Tapi kita kena ingat, walaupun Nabi SAW itu seorang manusia, Nabi daripada jenis manusia, tetapi Nabi bukan macam manusia biasa. Harus kita kena ada itu mentality. Nabi SAW itu manusia, tapi bukan, baginda itu bukan manusia biasa. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang kita boleh ambil daripada pelajaran yang kita boleh ambil daripada pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga baginda dari segala perbuatan yang tidak sejalan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Sehingga walaupun belum menerima wahyu dan syariat yang menjaga dari kebanyakan godaan nafsu, baginda mempunyai pelindung tersembunyi dari keburukan yang timbul dalam jiwa, sehingga sempurna akhlak mulianya baginda Nabi SAW. Jadi, yang kedua ni adalah Allah selalu menjaga Nabi SAW dari segala perbuatan yang tidak sejalan dengan dakwah Nabi SAW kelak. Allah jaga Nabi. Allah jaga Nabi daripada penyembahan berhala. Menjaga Nabi SAW daripada meminum arak, berjudi, apa-apa perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Semua perkara-perkara yang nanti, kelak nanti, ini semua bertentangan dengan dakwah yang akan Nabi SAW sampaikan. Yang akan Nabi kongsikan, sampaikan dakwah nanti, maka itu semua Allah jaga Nabi daripada membuat perkara-perkara tersebut. Pemeliharaan Allah terhadap Nabi SAW supaya perjalanan hidup Nabi SAW sejalan dengan dakwah yang akan Nabi sampaikan nanti. Itu maksud dia. Supaya perjalanan hidup Nabi SAW sejalan dengan dakwah yang akan baginda sampaikan kepada umat nanti pada masa hadapan. Jadi siang-siang Allah SWT sudah menjaga Nabi daripada perkara-perkara yang menyalahi jalan tersebut. Baik. Jadi itulah apa yang dapat kami ambil, kongsikan tentang pemeliharaan Allah SWT terhadap Nabi SAW daripada perbuatan orang-orang jahiliyah dan juga pelajaran yang boleh kita ambil daripada perkara tersebut. Baik, kita kembali pergi pada tajuk yang baru. Kita lanjut pada pembacaan tentang Nabi SAW mengembala kambing. Mengembala kambing. Awal sekali dimulakan dengan sebuah hadis daripada hadis Bukhari, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu, "Wa anta?" Faqala, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Apa artinya? Tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Ini dia punya awal. Tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Baginda bersabda, "Ya, saya telah mengembala kambing dengan imbalan beberapa kirat, iaitu mata wang dinar pada zaman dahulu, dari penduduk Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ini dia punya hadisnya. Nabi SAW mulakan, Nabi kata apa? Tidak ada seorang Nabi pun
melainkan pernah menjadi pengembala kambing. Tidak ada seorang Nabi melainkan pernah mengembala kambing. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pernah mengembala kambing. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan seterusnya lah. Ini Nabi-Nabi semuanya pernah mengembala kambing based on hadis ni. Sahabat tanya, walaupun apakah engkau juga wahai Rasulullah? Sahabat tanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya, saya pernah, bahasa kita lah, aku pernah mengembala dengan imbalan beberapa kirat daripada orang-orang Quraisy atau daripada penduduk Mekah. Jadi nak menunjukkan tentang di antara waktu Nabi SAW dalam usia remaja, Nabi pernah mengambil upah mengembala kambing. Mengembala kambing. Baik. Kemudian itu hadisnya. Nabi beritahu Nabi pernah mengembala kambing dengan mengambil upah beberapa kirat yang diberikan daripada penduduk Mekah. Kemudian Nabi SAW pernah mengembala kambing bersama saudara susuannya di perkampungan Bani Sa'ad. Lalu ketika itu malaikat datang dan membelah dada baginda Nabi SAW yang mulia. Kalau kita ingat pada kisah kelas-kelas yang lalu, ketika kita sedang membahaskan tentang ibu susuannya Nabi SAW, Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, dan juga pada pembahasan mengenai pembelahan dada Nabi SAW yang mulia. Di mana kalau kita ingat kembali, pembelahan dada Nabi SAW yang mulia itu berlaku ketika mana Nabi SAW bersama saudara susuannya sedang mengembala kambing. Maka datanglah dua orang malaikat. Kalau kita ingat secara ringkas ni lah, ni secara ringkasnya, datang dua orang malaikat membawa Nabi SAW dan juga membelah dada Nabi, mencuci kemudian meletakkannya kembali. Itulah yang membuatkan saudara susuannya Nabi SAW lari berjumpa dengan Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, memberitahu bahawa adik susuan aku dibawa oleh orang. Dibawa oleh orang lain. Baik, itu dia punya kisah lah. Tapi dia punya point is, Nabi ketika itu sudah mengembala kambing. Nabi ketika itu, kalau peristiwa, kita ingat peristiwa dada Nabi SAW yang mulia itu dibedah ketika Nabi berumur 4 tahun. Mengikut sebagian riwayat. Riwayat yang masyhur lah. Ketika Nabi berumur 4 tahun sebelum Nabi dikembalikan kepada ibunda Nabi SAW. Ada kata ketika Nabi berumur hampir 5 tahun atau 6 tahun. Ada riwayat-riwayat yang lain. Cuma nak beritahu sini tentang Nabi SAW mula start Nabi mengembala kambing itu daripada usia yang muda, 3-4 tahun. Atau 4-5 tahun sudah Nabi mengembala kambing bersama saudara susuannya Nabi SAW. Itu cerita yang kedua lah. Cerita yang pertama adalah berlandaskan hadis Nabi yang tadi, dan cerita yang kedua adalah peristiwa Nabi mengembala kambing atau peristiwa dari Nabi SAW dibelah bersama ketika itu Nabi sedang mengembala kambing bersama saudara susuannya Nabi SAW, anaknya Halimah As-Sa'diyah. Baik, kemudian diriwayatkan sini juga ada juga nabi-nabi yang lain yang menjadi pengembala kambing. Yang masyhur ceritanya adalah seperti Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam ayat surah Taha ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Jadi ini adalah dalil menunjukkan bahawa nabi-nabi yang lain juga ada mengembala kambing. Cuma yang dimasukkan sini, yang masyhur sini adalah kisah Nabi Musa AS. Itu yang Allah kata pada Nabi Musa ketika Nabi Musa AS mendapatkan wahyu yang wahyu pertama diangkat menjadi rasul. Ketika itu Nabi Musa AS dalam perjalanan pulang daripada Madian. Perjalanan pulang daripada Madian pergi ke Mesir.
Kenapa Nabi Musa nak pergi Madian? Kerana lari daripada Fir'aun. Kan? Sampai di Madian, Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Syuaib alaihi salam, kahwin dengan anaknya Nabi Syuaib dan tinggal di sana selama lebih kurang dalam 28 tahun. 28 tahun. Nabi Musa pergi sana umur 12. 28 tahun bermakna Nabi Musa daripada Madian nak pergi Mesir ketika itu sudah berumur 40 tahun. Baik. Dari dalam perjalanan pulang itulah, ketika mana ini dalam cerita ini Allah rakamkan kisah ini dalam Al-Quran. Surah Taha ni ada. Allah kata, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa." Apakah yang ada di sebelah kananmu? Allah tahu tangan kanan Nabi Musa tu sedang megang tongkat. Tapi Allah sengaja nak tanya. Sengajalah. Baik. Tu kalau kita tafsir tu dah dibilang kenapa sebabnya itu Allah tanya kepada Nabi Musa AS. Itu yang Nabi Musa kata, "Qala hiya asaya." Ini adalah tongkatku. Nabi Musa AS pula, bila first time ni, Allah SWT ajak Nabi Musa bercakap. Sebab tu Nabi Musa AS kan digelar sebagai Kalimullah. Orang yang diajak berkata-kata dengan Allah SWT. Baik, sebelum saya nak lanjutkan kisah Nabi Musa AS ini, bila mana kita mendengar bahawa Allah SWT mengajak Nabi Musa bercakap-cakap, kita jangan ada dalam kita punya mindset, jangan ada dalam kita punya pemikiran kita bahawa Allah SWT ajak bercakap-cakap macam kita cakap dengan kawan-kawan kita. Macam kita cakap dengan members kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Maksudnya apa? Saya cakap A, awak dengar perkataan A. Ada dengar bunyi suaranya, ada bunyi daripada makhrajnya, ada dengar lah, bunyi suara dengar. Kita kena ingat, itu antara makhluk dengan makhluk. Manusia dengan manusia, benar, boleh cakap macam gitu. Memang itu keadaan yang normal lah. Tapi bila Allah SWT, bila kita baca Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS, bukanlah macam mana Allah berkata-kata macam kita berkata-kata. Kerana apa? Kita kena ingat satu perkara, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Bila kata sesuatu, anything. Semua. Zatnya, sifatnya, perbuatannya, apa tak sama dengan makhluk. Apa saja yang terbayang oleh akal fikiran kita, maka Maha Suci Allah. Allah tak sama. Jadi kalau kita dengar Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS, just kita tahu bahawa Allah berkata-kata, macam mana Allah berkata-kata tu terserah kepada Allah. Jangan kita bayangkan suara Allah tu keluar Maha Suci Allah. Suara Allah tu macam mana Maha Suci Allah. Jangan kita bayangkan macam gitu. Maha Suci Allah. Ingat, kalau kita berfikiran seperti itu, bermakna itu seperti kita mengatakan bahawa Allah itu ada suara. Allah tu ada suara, maka itu bila kita dah cakap Allah tu ada suara, maka itu dah sama dengan macam perbuatannya, dah sama dengan sifatnya makhluk. Kan? Baik, jangan kita sampaikan. Kita tahu bahawa Allah melihat. Adakah Allah melihat tu dengan mata? Maha Suci Allah. Jangan kita bayangkan. Jangan kita bayangkan any part of dalam kita ni sama macam Allah SWT. Tak, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Baik. Jadi macam mana Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Itu serahkan kepada Allah SWT. Kita bahaskan bab ni, apa yang kita dapat benefit? Adakah kita makin takut kepada Allah? Atau kita makin lalai daripada Allah SWT? Tak ada. Tak ada. Jadi, kita tinggalkanlah perbahasan seperti itu. Yang penting kita tahu bahawa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Percakapan Allah tidak sama seperti makhluk berkata-kata. Maka jangan kita bayangkan bahawa Allah itu berkata-kata dengan suara dan sebagainya. Maha Suci Allah. Baik. Jadi, bila Allah balik pada cerita tadi. Jadi, bila Allah berkata dengan Nabi Musa AS, apa daripada tangan kananmu? Maka Nabi Musa kata, qala hiya asaya. Nabi Musa pula, bila dah first time diajak berbual oleh Allah Subhanahu Wa Taala. First kali Allah kata suruh ikhla'na alaika, tanggalkan kasutmu. Innaka biwadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di biwadil muqaddasi, tempat yang mulia, tempat yang suci, di lembah Tua, iaitu di Bukit Tursina. Jadi apa namanya di sini? Jadi itu adalah time bila mana Nabi Musa AS mendapat wahyu yang pertama.
Macam kita nanti insya-Allah malam ini adalah malam nuzul Quran. Kan? Malam ini adalah malam nuzul Quran, malam di mana Nabi SAW mengikut riwayat yang masyhur, malam ke-17 Ramadan, Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, iaitu 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Baik, tu kita sedia maklum. Dan begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi, Nabi Musa ni bila ajak berbual oleh Allah, Allah tanya satu, Nabi Musa jawab macam-macam. Excited lah, happy, ajak berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya, apa itu di kananmu ya Musa? Wa matilka biyaminika ya Musa, dan apakah di tanganmu kananmu wahai Musa? Nabi Musa kata, qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Nabi Musa tak stop situ. Sambung kata Nabi Musa, aku bertelekan pada atawakkau alaiha. Bermakna aku kalau berjalan aku akan pegang ni bertongkat kepada tongkat ini. First, explain pula Nabi Musa ni excited, explain pula pegang apa yang Nabi Musa buat dengan tongkat tu. Kalau bahasa kita lah, contohlah kita tanya kawan kita lah, kita akan nak faham. Cik anak berapa? Hajar anak berapa Hajar? Oh, saya anak 3. 2 belajar kat London, 1 belajar dekat Australia. Kita nak jawab apa? Tak tanya pun Hajar. Saya tu tanya anak berapa je. Saya tak tanya anak Hajar belajar mana. Tapi asal Hajar cakap gitu, pasal nak act sikit lah. Act sikit, bangga. Anak saya 2 belajar kat UK, London, 1 belajar kat Australia. Tak tanya pun. Jadi macam itu juga. Nabi Musa sangat excited lah, Allah tanya. Dan Nabi Musa buat explain. Ni Allah ni tekan aku ni tongkat. Tongkat ini Allah, aku berjalan, aku bertongkat kepada tongkat ini. Kemudian apa kata Nabi Musa SAW? Dan aku pukul wa husyu bi ala ghanami, dan aku pukul daun-daun ni untuk kambingku. Pukul daun-daun untuk kambingnya. Baik. Jadi itu dia punya explanation. Nabi Musa explain lagi. Sambung lagi kata Nabi Musa, wa liya fiha ma'aribul ukhra, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Jadi Nabi Musa explain. First kali bertongkat. Kemudian Nabi Musa kata, ni aku pakai untuk ketika aku mengembala kambing. Aku gunakan tongkat ni. Ada riwayat mengatakan itu adalah tongkat yang diberikan oleh Nabi Syuaib AS, yang merupakan tongkatnya Nabi Adam AS. Wallahu a'lam. Jadi, dan kemudian Nabi Musa end pula dengan, dan ada juga benda-benda lain yang aku gunakan dengan menggunakan tongkat ni. Nampak? Tanya 1, jawab 3. Excitednya Nabi Musa AS. Cuma the point yang kita nak ambil daripada surah Taha ayat 18 ni adalah Nabi Musa mention tentang menggembala kambing. Aku gunakan dan aku menggunakannya untuk menggembala kambing, untuk memukul daun-daun ketika aku menggembala kambingku. Dan ini adalah di antara nabi yang masyhur bahawa yang menggembala kambing selain daripada Nabi SAW. Baik. Jadi itulah secara ringkas dia lah tentang bab Nabi SAW menggembala kambing. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan berkenaan hikmah. Hikmahnya, walaupun kita tengah tadi agak pendek tentang Nabi SAW menggembala kambing, tetapi dia ada hikmah yang panjang lebar yang ditulis oleh ulama-ulama. Di antaranya yang kami ambil daripada kitab Fiqh Sirah, dan juga daripada apa yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Hikmah kenapa Allah jadikan Nabi SAW khususnya, dan juga Nabi-Nabi yang lain pernah menggembala kambing. InsyaAllah kita akan sambung ni, akan kami kongsikan pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bisawab. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.